Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Perangai orang munafik ni, dia akan menipu Allah, memperolok-olokkan Allah. Kemudian dia akan menipu orang yang beriman pada Allah. Dia akan jadi demikian pada dia. Wa ma yaqda'una illa anfusahum. Tapi Allah jawab, sebenarnya yang mereka menipu tu, dia tipu diri dia sendiri. Allah mula jawab, mereka, dia rasa dia tipu orang beriman. Dia rasa padan muka tutup lebay tu, padan muka ustaz-ustaz tu, padan muka tutup alim tu disebut, padan muka orang tu dalam hidup dia. Tapi sebenarnya yang ditipu tu bukan ditipu Allah, bukan ditipu orang beriman, ditipu diri dia sendiri. Allah sebut demikian. Wa ma yaqda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tapi mereka ni tak ada perasaan. Tak ada perasaan dalam hidup mereka sebut. Ini cara demikian dalam hidup orang yang munafik ini sendiri. Kita tanya pada dia, dia tahu benda tu betul. Orang tanya pada dia, tu kenapa ramai-ramai dekat masjid tu ada apa? Dia jawab, ada kuliah agama. Tu orang pergi tu nak dengar kuliah semua ke? Ya, nak dengar kuliah tu. Kamu tak pergi ke? Aku tak dapat hidayah lagi, dia jawab demikian. Aku tak dapat hidayah lagi. Lepas tu bila kamu nak pergi? Nantilah, nanti dapat hidayah aku pergilah. Sebenarnya apa benda yang berlaku? Dia sedang menipu dirinya sendiri. Dia sedang menipu diri dia sendiri. Ramai orang kita ni yang dalam istilah agama dipanggil buat zalim pada diri sendiri. Zalim pada diri sendiri kan? Bila dengar azan, waktu mana dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang semua berduyun-duyun pergi masjid, pergi semayang berjemaah. Dia tak pergi. Orang tanya, kenapa tak pergi? Dia kata, alah nantilah, nanti tua-tua sikit lagi kita pergilah. Dia sebut demikian. Orang kata, jomlah pergi, Tok Imam dah siap lah. Kain salam Tok Imam ya. Dia sebut demikian. Dia kain salam Tok Imam. Sebenarnya benda apa dia buat? Dia sedang tipu diri dia sendiri. Wa ma yaqda'una illa anfusahum. Orang munafik ni, kerja dia, yang dia rasa bahawa dia berjaya tipu orang beriman, dia berjaya tipu orang, tipu Allah tu, tak lain sebenarnya dia sedang berjaya menipu diri dia sendiri. Menipu diri sendiri ini lah yang disebut zalim pada diri sendiri. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Mulut kita baca kan, dalam doa kita, ya Allah, aku ni sentiasa buat zalim pada diri aku sendiri. Zalim pada diri sendiri ni apa dia? Kita tipu diri kita sendiri. Ramai orang kita kan, orang tanya tak baca Quran ke? Tak. Habis kalau mati nanti, ramai budak-budak tahfiz boleh baca dia sebut. Kalau baca, mati nanti tak apa ke? Tak apa, dia kata, tak apa. Kita masuk dalam kubur nanti, kita pandailah, kita jawab depan Allah nanti, dia sebut. Semua ni tipu diri sendiri. Orang yang ditipu, dia menipu, dia rasa dia boleh tipu Allah. Tapi sebenarnya dia sedang tipu diri dia sendiri. Menipu diri sendiri ni katanya Allah, sampai dia tak sedar yang dia sedang menipu diri sendiri. Bahaya dalam hidup itu. Orang munafik ni, dia rasa bahawa dia sedang tipu orang. Dia sedang tipu Allah. Dia rasa dia boleh tentung Allah. Tak boleh. Kamu sebenarnya, Allah kata, wa ma yash'urun. Dan dalam hidup kamu tu, kamu hilang perasaan. Kamu tak sedar yang kamu sedang menghiris tubuh badan kamu, menikam jasad kamu sendiri. Menipu diri sendiri dipanggil. Kenapa jadi demikian? Fi qulubihim marad. Orang munafik ni, dalam hati mereka penuh dengan penyakit. Allah sebut demikian. Ini perangai orang munafik. Hati mereka ni penuh dengan penyakit yang besar. Penyakit apa? Penyakit cintakan dunia, bencikan kematian. Di antara penyakit yang melekat dalam hati setiap orang munafik, sayang pada dunia, tapi yang dia sayang tu dia tipu diri dia sendiri. Ramai kan orang kita begitu, kumpul harta. Orang tanya, kumpul harta untuk apa? Untuk bekalan hari tua. Siapa yang ajar? KL beli SP Ustaz dia sebut. KL beli SP ajar simpanan untuk bekalan hari tua. Dah tua tak guna-guna pun harta tersebut. Tak guna pun harta dia ni sendiri. Dia ada penyakit ni. Penyakit apa? Penyakit yang melanda diri dia. Penyakit apa dia? Cintakan dunia, bencikan kematian. Tak nak mati ni. Yang Rasulullah sebut yang Rasulullah gambarkan al-wahnu. Penyakit al-wahnu. Penyakit yang bila tanya Rasulullah, wa mal wahnu ya Rasulullah? Rasulullah sebut hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia, bencikan kematian.
Duit ni banyak ni, ratus ribu lagi duit. Nak mati besok lusa dah nak mati. Bila dia nak guna ni? Orang kita kan kumpul harta banyak-banyak untuk apa? Kita tanya. Nak makan apa lagi yang dia tak makan atas dunia? Nak makan daging tomahawk, gigi tak ada dah. Nak makan apa dia? Nak makan manis-manis, kencing manis dah. Nak makan apa dia? Shell out, kita dah ada go out, dia panggil demikian. Dalam hidup, maknanya apa dia? Menipu untuk diri kita sendiri. Lalu Allah kata, kamu ada penyakit. Fi qulubihim marad, kamu ada penyakit. Bukan berhenti dengan satu penyakit. Fazadahumullahu marada, Allah tambah lagi penyakit. Dalam hati orang munafik ni bertambah-tambah penyakit. Tak berhenti dengan satu penyakit. Yang ni yang bahaya sangat. Lalu Islam ajar, kalau kamu jadi orang mukmin, kamu jangan biarkan penyakit ni berpanjangan. Penyakit cintakan dunia, bencikan kematian. Kamu kena gantilah daripada penyakit yang ada ni. Nanti kamu tambah ni. Bila kamu cintakan dunia, kamu akan mula jadi bakhil dalam hidup kamu. Kamu akan jadi tamak. Kerana tamaklah kamu makan rasuah. Kamu akan jadi lapar. Kerana laparlah kamu curi bagai orang. Kamu akan menyebabkan tak berhenti dalam hidup kamu. Akan datang penyakit itu berpanjangan. Penyakit awal yang terjadi penyakit dengki. Ini penyakit yang lama dah, yang ada dalam hati setiap di kalangan, setengah di kalangan kita yang dibiarkan membesar. Sampai Rasulullah kata, iyyakum wal hasada, jaga-jaga kamu dengan dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Bila kamu dengki, hancur amalan-amalan kamu. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana daun kayu yang kering tu dimakan dan dimamah oleh api, marak begitu saja, hancur amalan-amalan. Start daripada situ, mula datang, fazadahumullahu marada, Allah tambah penyakit, sampai hati dia tu, dia panggil tak ada tempat lagi yang boleh disembuh, berkudis, mati dalam keadaan yang hati yang berkudis di kalangan orang yang patutnya dia beriman pada Allah, tapi jadi munafik saat mana dia menghadap di hadapan Allah SWT. Bahaya pada hari sekalian. Dan kita sentiasa sebutkan, orang dalam kubur tu, kalau kita boleh dengar suara orang dalam kubur, mulut dia sebut qala rabbirji'un. Mereka tolong bagi tahu pada Allah, saya nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal. Ulama tanya, amalan soleh apa yang dia tertinggal? Di antara amalan soleh, sampai Allah dekah, Allah hantar malaikat dekah dia dalam kubur. Dalam kubur tu malaikat jawab, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut kata nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu sedang melalui barzakh sampai kamu dibangkitkan balik. Dia nak hidup tu, dia nak buat apa? Amalan soleh apa yang dia tertinggal? Hati dekat nak meninggal dunia tu berbolak-balik. Hati dia tak tetap dengan agama. Sebab apa hati dia? Fi qulubihim marad. Allah tambahkan dalam hati mereka dia penyakit. Fazadahumullahu marada, bertambah penyakit dalam hidup mereka sebut. Tuan-tuan baca dalam kitab, ulama-ulama sebut di antara anggota badan yang paling utama kita jaga dalam hidup kita ialah hati. Kita ni kenapa kena jaga hati ni? Sampai awal-awal surah Al-Baqarah Allah mula cerita penyakit, bukan penyakit kencing manis, bukan penyakit disebut gaut dan sebagainya, tapi Allah sebut penyakit hati. Kenapa hati ni kena jaga? Ulama sebut ada 5 sebab utama. Hati ni kena jaga sangat. Orang mukmin jangan sampai hati kita ni jadi penyakit. Yang pertama, kerana hati ni tempat pandangan Allah. Allah tak tengok tu badan kita ni, muka kita handsome mana, tegak mana, Allah tak pandang. Tapi yang Allah pandang hati manusia. Innallaha la yanzur ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak tengok muka kamu macam mana, jasad kamu tegak mana, Allah tak pandang. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi yang Allah pandang hati kamu. Hati ni tempat pandangan Allah untuk setiap jasad di atas dunia ini sendiri. Yang pertama, hati tempat pandangan Allah. Yang kedua, kenapa kena jaga hati jangan sampai kena penyakit ni?
Kerana hati ni raja kepada anggota badan. Raja anggota badan kita ni. Tu badan kita ni yang mengarahkan kita bertindak, datang ke majlis ilmu dan sebagainya. Punca daripada hati yang bersih. Hati kita. Dalam hadis Rasulullah sebut, ala inna fil jasadi mudghah. Kamu kena tahu, dalam hati kamu tu ada segumpal darah. Iza salahat salahal jasadu kullu. Kalau bagus darah tersebut, bagus seluruh tubuh badan. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau rosak darah tu, rosak habis seluruh tubuh badan kamu. Ala wahyal qalb. Itu hati. Hati ni tempat yang menjadi keutamaan pada seorang. Dua, yang menjadi raja. Yang ketiga, kenapa kena jaga sangat hati ni? Kerana hati tempat simpannya iman. Iman kita ni disimpan dalam hati. Dan ni hati. Dalam tu iman. Kat luar daripada iman kita ni, dia panggil takwa. Takwa ni yang kat luar ni. Takwa ni kita kena semakin tambah. Setiap kali mana kena serangan pada takwa dahulu. Bila kena serang pada takwa, nipi takwa kita kena pada hati. Bila kena pada hati, tiba-tiba hati tu pun nipi juga, kena pada iman. Lalu iman ni lah yang merosakkan bila hati kita ni tak terjaga. Jadi rosak iman kita. Tiga. Yang keempat, hati ni tempat rebutan syaitan dan juga para malaikat. Malaikat dia tak berebut tangan, dia tak berebut dekat kepala, tapi dia berebut untuk anggota badan kita, dia berebut dekat hati. Berjayanya rebut hati seorang tersebut, keluarlah salah seorang di antara tersebut. Malaikat, kalau malaikat boleh pegang hati kita, syaitan keluar. Syaitan pegang hati kita, malaikat keluar. Islam dia nak suruh dalam hidup kita ni, hati ni menjadi keutamaan. Kemuncak dia bila? Yang kelima ni, hati inilah yang dibolak-balik bila kita dekat nak meninggal dunia. Dekat nak meninggal dunia ni, hati kita baru bolak-balik. Mari syaitan, dia akan balikkan hati kita. Jangan percaya dengan Islam ya. Kamu nak mati ni jangan mati dalam Islam. Ni abah ni, abah yang pernah membesarkan kamu. Abah tengok, kalau nak selamat lepas pada ni, jangan mati dengan Islam, mati bersama dengan abah. Abah mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Yahudi. Kita cuba nak mengucap. Imam Ahmad bin Hanbal, dia cerita waktu mana orang dekat nak meninggal dunia, kita pergi dekat dengan dia, kita ajar dia sebagaimana yang Rasulullah sebut, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Kamu talqin orang yang dekat nak mati di kalangan kamu dengan la ilaha illallah. Imam Ahmad bin Hanbal dia kata, bila kita talqin, kita sebut la ilaha illallah, kebanyakan orang yang dekat nak meninggal dunia tu, sama ada dia diam ataupun dia geleng kepala. Bila dia geleng kepala, dia bukan geleng kepala pada kita, Imam Ahmad bin Hanbal sebut, tapi dia sedang geleng kepala kepada syaitan yang sedang mengganggu hati dia. Bila kita sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia geleng kepala. Dia geleng kepala tu, kita jangan pula sebut jahatnya dia ni, nak mati pun geleng kepala lagi. Padahal orang mengajar dia la ilaha illallah. Tak, bukan. Dia bukan sebut, dia bukan geleng kepala pada kita, tapi dia geleng pada syaitan yang nak membolak balikkan hati. Syaitan tu datang sebelah kiri pula, tak berjaya sebelah kanan, datang sebelah kiri, tunjuk muka arwah ibu kita, sebiji muka arwah ibu kita. Di saat mana kita nak menghadap depan Allah tu, dia syaitan ni, dia menyamar menjadi arwah ibu kita tu, dia goyang buah dada. Rasulullah sebut, dia goyang buah dada dia. Dia sebut, anakku, jangan mati dalam Islam, mati bersama dengan ummi, mati bersama dengan mak, mati bersama dengan mami mati dalam Kristian. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Kristian. Syaitan jengka ni tuan-tuan, syaitan bandar pusat ni senang itu. Dia tak akan sebut mati dalam Yahudi. Orang bandar pusat ni tak kenal-kenal pun Yahudi. Tunggu kejap lagi, dia tak akan sebut mati dalam Kristian. Orang kita ni tak kenal pun Kristian. Tapi tunggu sikit lagi, dia akan sebut apa dia? Anakku, matilah kamu dalam Islam liberal, dia sebut. Matilah kamu dalam Islam nasionalis. Matilah kamu dalam Islam sekularis. Kita dengar Islam juga ni, mati je lah kita sebut. Padahal Allah dah pesan dah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati, kecuali kamu mati itu betul-betul, saat kamu mati itu kamu betul-betul Islam dalam hidup kamu ini. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fi qulubihim marad
fazadahumullahu marada. Kali yang kedua ni Allah sebut walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Tadi Allah sebut, kali yang pertama Allah sebut orang-orang munafik ni walahum azabun azim. Ini Allah cerita demikian. Gambaran orang-orang yang munafik ni, pada mereka tersebut Allah Subhanahu Wa Taala sebut bagi mereka, hidup mereka ni Allah sediakan azab yang amat pedih. Ini pada orang kafir, bukan orang munafik. Tapi daripada ayat yang seterusnya ini Allah sebut pada orang yang disebut munafik ni walahum azabun alimun. Bagi mereka ni azab yang amat pedih. Pedih sungguh pada mereka ni. Kenapa mereka kena demikian? Bima kanu yakzibun, terhadap apa yang mereka usahakan sepanjang mereka hidup di atas dunia ini. Berbeza dengan orang kafir. Orang kafir Allah tak sebut walahum azabun azimun bima kanu yaksibun. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada orang munafik walahum azabun alimum bima kanu yaksibun. Beza. Ulama kata, kenapa? Munafik itu menjadi pilihan pada mereka. Mereka yang tahu dah. Mereka tahu dah, bukan mereka tak tahu. Tapi mereka usaha untuk menjadikan diri mereka munafik. Ini perangai hodoh dalam hidup. Manakala orang kafir itu memang kejahilan. Lalu Allah tak sebut disebabkan perbuatan mereka aku sediakan azab yang amat pedih. Allah tak sebut kerana perbuatan mereka itu. Tapi bagi orang munafik Allah sebut walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Kerana mereka berusaha untuk mempertahankan kemunafikan yang ada pada mereka. Orang yang demikian. Ni ciri yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Allah sambung lagi. Orang munafik ni wa idza qila lahum. Yang ketiga, orang munafik ni. Perangai orang munafik apabila dikatakan pada mereka, la tufsidu fil ard. Janganlah kamu hidup atas dunia ni buat kerosakan. Ni perangai orang munafik ni. Jangan buat rosak atas muka bumi ni. Jangan sekali-kali kamu menjahannamkan ekonomi negara. Jangan sekali-kali kamu ni merosakkan kehidupan kemasyarakatan yang ada. Jangan banyaklah kamu jangan buat benda yang tak baik ni. Mereka akan jawab apa dia? Fil ard qalu innama nahnu muslihun. Kami inilah golongan yang islah mastata'tum ni panggil. Kami lah orang yang akan membaiki seupaya mungkin. Kami ni golongan orang yang muslihun, sentiasa nak buat baik. Kami ni orang yang terbaik sepanjang masa dalam hidup. Ni Allah cerita ni. Perangai orang yang munafik ni wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Bila dikatakan pada mereka janganlah kamu musnahkan kehidupan masyarakat ini. Jangan kamu jadikan ekonomi ni teruk. Jangan kamu jadikan pendidikan ni hancur lebur. Jangan kamu jadikan sosial ni teruk dan sebagainya. Mereka jawab, qalu innama nahnu muslihun. Sebenarnya kamilah orang-orang yang membaiki daripada yang buruk kepada yang baik. Tapi Allah jawab terus, ala innahum, hendaklah kamu tahu. Sebenarnya orang munafik ni innahum, sesungguhnya mereka. Dua kali Allah taukid. Inna sekali, hum sekali. Bukan sekadar taukid lafzi biasa, tidak. Tapi dua kali Allah sebut ala innahum, hendaklah kamu tahu sesungguhnya mereka itu humul mufsidun. Mereka lah yang perosak-perosak yang sebenarnya atas muka bumi ini. Mereka lah yang sentiasa bila kita kata janganlah buat, gambaran pada dia kami ni memang nak basmi rasuah, kami ni memang nak tolong orang susah, kami ni, dia sentiasa sebut demikian. Tapi Allah jawab ni ala innahum humul mufsidun. Kamu kena tahu ya, sebenarnya mereka yang penjahat. Mereka sebenarnya yang duk sebut-sebut tu, mereka konon-konon nak baiki, nak buat baik dan sebagainya. Allah tunjuk ala innahum humul mufsidun. Mereka ni lah yang sebenarnya yang menjadi munafik-munafik tersebut, yang merosakkan di atas muka bumi. Walakin la yash'urun. Tapi mereka sendiri tak merasai keadaan yang demikian. Tak ada denyut-denyut nadi, susah orang, sakit, payahnya kehidupan, tak ada pada mereka tersebut. Ini perangai orang-orang munafik ini sendiri. Kemudian yang keempat, Allah cirikan lagi perangai orang munafik. Perangai orang munafik ni apa dia? Wa idza qila lahum
aminu kama amanan nas. Lalu dikatakan pada mereka, mari kita beriman sebagaimana orang lain yang beriman pada Allah. Mari kita ikut yang diajar oleh alim ulama disebut. Dia kata alim ulama ni pun bukan alim ulama sangat disebut. Dimulakan disebut demikian. Kama amanan nas, sebagaimana orang lain yang mengikuti dan beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Dia jawab apa dia? Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apakah patut kita beriman dengan orang-orang yang bodoh sebegitu? Bagi mereka ni, orang-orang yang beriman pada Allah ni, orang yang saleh, orang yang mentaati perintah Allah ni, mereka anggap inilah orang-orang bodoh. Allah jawab balik. Allah jawab ni 2-3 kali ni Allah jawab. Jawab terus pada orang munafik. Ala innahum humus sufaha. Allah sebut, hendaklah kamu tahu, mereka sebenarnya pembodoh-pembodoh. Orang yang bodoh-bodoh di atas dunia ni. Mereka kata orang beriman tu, orang yang saleh tu, pak lebay tu, orang-orang alim tu, ni penunggang-penunggang agama. Sebenarnya mereka lah. Ala innahum humus sufaha. Kamu kena tahu, orang ni lah orang yang memang jahat sungguh, katanya Allah. Yang bodoh sungguh dalam hidup mereka. Walakin la ya'lamun. Sekali lagi Allah sebut, tapi mereka tak, kamu ni tak perasan, kamu tak tahu yang apa yang mereka sedang lakukan dalam hati-hati mereka itu sendiri. Kemudian empat kali Allah sebut. Sambung lagi Allah sebut lagi, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Perangai orang munafik ni lagi, ketika mana mereka berjumpa dengan orang yang beriman pada Allah, mereka akan kata apa dia? Amanna. Sebenarnya kami sama-sama dengan kamu juga. Kita ni satu geng je, dia kata. Kita ni satu geng je. Sama-sama kita ni. Ni orang munafik ni dia akan sebut demikian. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, kalau dia berpaling dengan puak-puak syaitan mereka, di waktu tersebut, lalu mereka akan sebut pada puak-puak mereka, qalu inna ma'akum. Sebenarnya kami ni bersama dengan kamu. Innama nahnu mustahzi'un. Kami kelentong je tutup lebay tersebut. Ini mula ni perangai orang munafik ni. Orang munafik ni, kalau dia berjumpa dengan ustaz-ustaz, dengan alim ulama, dia duduk sekali dengan alim ulama, mulut dia akan kata apa dia? Sebenarnya kita kena raih alim ulama, kita kena jaga alim ulama, kita kena muliakan alim ulama. Dia jumpa dengan alim ulama tu, gaya dia beria sangat dengan alim ulama ni, macam seolah-olah mereka ni dia akan sentiasa sebut, kami akan support, kami akan buat bagi bantuan, kami akan dengan orang-orang yang saleh ni sendiri. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, bila mereka paling dengan puak-puak syaitan mereka, Allah sebut, dia pergi jumpa dengan geng-geng mereka sebut, qalu inna ma'akum. Kami sebenarnya bersama dengan kamu. Innama nahnu mustahzi'un. Kami kelentong je puak-puak tok lebay itu sendiri. Lalu Allah mula jawab, Allahu yastahzi'u bihim. Allah jawab terus. Setiap perbuatan yang dibuat oleh orang munafik ni, Allah jawab. Allah jawab terus. Para hadis kan perhatilah ayat-ayat yang Allah gunakan, wa idza qila lahum wa idza laqul ladzi, sampai ayat ni sampai peringkat ketika mana mereka berjumpa dengan orang beriman tu, Allah mula jawab terus, Allahu yastahzi'u bihim. Allah lah yang kelentong mereka. Allah jawab. Sebenarnya mereka kata kelentong orang-orang yang beriman, mereka kata kami memperdayakan orang beriman, kami buat macam-macam gaya. Allah kata Allah lah yang memperdayakan mereka. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum, dan Allah biarkan mereka fi tughyanihim ya'mahun, dalam keadaan kegelapan bagi mereka ni, sampai peringkat mereka ni melampau batas dalam hidup mereka. Supaya apa dia? Senang untuk Allah hantar mereka dalam neraka Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita sampai peringkat demikian, jangan. Dengan Allah ni jangan berpura-pura. Ulaikal ladzina ishtaru ad-dalalata bil huda. Lalu Allah sambung lagi. Mereka ni orang munafik ni suka sangat jual hidayah-hidayah dengan dijual untuk petunjuk-petunjuk Allah ni dengan kesesatan yang mereka pilih. Mereka rela ganti petunjuk Allah, rela ganti. Kita tak payahlah nak baca-baca doa, mari kita berjoget je senang kita. Daripada kita baca doa,
daripada kita sembahyang hajat, daripada kita baik kita panggil buat konsert-konsert, panggil je Coldplay tu, senang cerita, panggil je orang-orang ni untuk apa dia, kita mereka, daripada kita sembahyang hajat, kita baca doa, daripada kita bergantung pada Allah, tak payah mai kita buat benda-benda yang kita tukar daripada mentaati perintah Allah kepada kita buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Allah sebut fama rabihat tijaratuhum. Inilah satu perniagaan yang paling rugi yang mereka pilih. Siapa-siapa yang memilih untuk menjadi munafik, fama rabihat tijaratuhum. Sebenarnya perniagaan mereka tu tidak menguntungkan langsung. Mereka telah jual nilai masa mereka jual tenaga mereka jual segala-gala yang Allah bagi pada mereka tu untuk kesengsaraan. Niagaan yang tidak menguntungkan. Fama rabihat tijaratuhum. Lalu Allah sebut wa ma kanu muhtadin, dan bagi mereka itu selayaknya tidak akan diberi hidayah sampai bila-bila untuk mereka tersebut. Inilah ayat yang kita belajar pada malam ni, dan insya-Allah kita sambung pada akan datang nanti masaluhum tu, insya-Allah pada sambungan pada akan datang nanti. Malam ni pun cukup dah kita ni, sejam lebih kita bercakap ni. Ni pun nampak dah betul tulang belakang 7 kali dah kita kira. Jadi mudah-mudahan apa yang kita belajar daripada ayat yang kita baca tadi, mudah-mudahan kita akan sentiasa memilih menjadi orang mukmin dibandingkan jadi orang kafir ataupun jadi orang munafik. Siapa-siapa yang membiarkan diri dia dalam keadaan munafik, pilihlah untuk kembali menjadi orang mukmin. Tak payah kita jadi orang yang munafik, tak menguntungkan. Memilih menjadi munafik ni menjadikan kesengsaraan dalam hidup. Lalu menjadi mukmin itu kejayaan, kemuncak, dan pada akhirnya kita akan dapat diberi kejayaan di sisi Allah, yang kita akan dapat ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakuna minal khasirin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansur kalimataka ila yaumiddin. Allahumma inni ibadika wa imanika fi Palestin wa fi Suria wa fi Yaman wa fi Arakan wa fi kulli makan qutilu wa syuridu wa turidu wa ukhriju min diyarihim wa dinihim. Allahumma ahlikil kafara wal munafiqin alladhina yukadzibuna awliya'a wa yasudduna an-nasa an sabilik. Allahumma ahlikil Netanyahu wa Joe Biden wa juyushihim wa junudihim wa man ma'ahum. Allahumma ahsihim adada. Allahumma qtulhum badada. Allahumma la tubqi minhum ahada. Allah ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hadiman ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.